uh, uh, ambil masa lah, tapi kita cubalah ya. Okay, sebab bab ni bab tekanan. Okay, tekanan ni ada beberapa tekanan. Sekarang kita belajar tekanan cecair, lepas tu kita belajar tekanan atmosfera, lepas tu kita belajar tekanan gas. Ada 3 jenis tekanan kat situ. Okay. Kadang-kadang kalau contoh hari ni Afikah lewat sikit hadir. Ya, hadir apa? Kadang-kadang korang tertekan handphone pun kan tekanan juga. Maaf saya tertekan. Selalu je. Selalu dia tertekan masuk dalam grup ayah dia. Selalu pasal insurans. Tak apa. Macam-macam. Tak pasal-pasal mengajar insurans dalam grup. Kan. Nak tegur nanti kan ayah dia malu pula, tapi sebiar je lah. Kau dapat baca kan. Okay, so apa, nampak? Tertekan pun tekanan kan? So tekanan ni maksudnya bukan sekat dalam fizik. Dalam kehidupan seharian pun tekanan. Masa nak periksa tekanan korang lagi tinggi. Esok nak SPM, tekanan korang kau punya tinggi. Tinggal dekat tengah hidung je. Kan? Macam budak-budak ni yang nak ambil kelas sains ni, yang tinggal bio je ni besok, tak sabar-sabar untuk melepaskan ia pergi. Kan? So, macam-macam jenis tekanan lah. Okay. So, tekanan dalam fizik ni dia banyak formula. Okay? So, tekanan cecair. Kita belajar pertama tekanan cecair. Cecair maknanya berat. Dengan ini cecair boleh menghasilkan tekanan pada suatu permukaan. Maksudnya, masa bila dia boleh menghasilkan tekanan pada permukaan? Bila dia tertutup lah. Macam mana dia boleh menghasilkan tekanan pada permukaan? Sebab molekul-molekul air itu melanggar dinding bekas. Okay? Maka wujudlah tekanan. Ingat, tekanan tidak wujud apabila molekul berlanggar di antara satu sama lain. Tekanan tu wujud apabila dia berlanggar dengan dinding bekas. Nampak tak konsep dia? Tekanan tu tak wujud apabila molekul-molekul berlanggar di antara satu sama lain. Tekanan tu hanya wujud apabila molekul tu berlanggar dengan dinding bekas. Okey, kalau tak ada bekas, tak ada tekanan. Jelas? Jelas? Sama juga rintangan angin. Kalau contoh Auni dia buat formula F1 kereta kan. Bila wujud rintangan angin masa bila? Bergerak. Kan? Kalau kereta tu berlanggar di antara satu sama lain, wujud tak rintangan? Tak. Dah jadi apa pula? Berlanggar. Momentum nampak? Konsep fizik tu berbeza. Pada waktu mula-mula bergerak, konsep apa yang wujud? Inersia. Nampak? Nampak? Tu nampak? Satu. Dia, korang kena fizik tu satu baru korang boleh faham. Okey. So, kita belajar ketumpatan cecair. Nampak? Ru sama dengan jisim perkan dengan isi padu. Kita panggil nama ni, benda ni, nama dia Ru. Ru dia terbalikkan H dengan O tu. Sebenarnya roh. Jadi Ru. Bukan roh. Okay. So, pertimbangkan satu turus cecair dengan luas tapak A dan ketinggian H seperti yang ditunjukkan pada rajah 2.1. Okay. A, lepas tu ada ketinggian dia. So, kalau kita nak cari isi padu cecair, kita dah tahu, maksudnya kita kena cari luas tapak, iaitu A, darabkan dengan ketinggian cecair tersebut. Kan? Ketinggian cecair. Maksudnya kalau cecair itu tinggi macam ni, so korang kena darab nak cari isi padu cecair, luas tapak, bentuk tapak tu bentuk apalah. Kalau bentuk bulat, pi j kuasa 2. Kan? Kalau bentuk segi empat tepat, panjang darab lebar. So darabkan dengan tinggi. Nampak? Ni sebab tu korang ambil fizik. Sebab apa yang korang belajar masa matematik dulu. Kan? Digunakan dalam fizik. Okey? Okey. So, wujudlah tekanan ditakrifkan sebagai tekanan sama dengan F per A. F tu merujuk kepada daya. A tu merujuk kepada
luas. Tekanan P itu pressure, F itu force, A itu area. Bermaksud apabila luas permukaan bertambah, tekanan berkurang. Apabila luas permukaan berkurang, tekanan Nanti kita tengok konsep tu. Apa yang kena mengena dengan formula ni? Masa bila dia kena, sir? Nanti kita tengok. Mungkin kau apa benda. Tapi konsep daripada formula ni, sebab tu dalam bab 1 matematik korang belajar ubahan langsung. Bab 1 matematik kan kita belajar ubahan langsung. Ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan tercantum. Nampak? So, patutnya korang sebagai budak yang dah belajar tu, korang dah semakin faham lah dalam fizik, dalam kimia, dalam bio, dalam sains. So, semua ada kaitan kan? Tak lari mana-mana, mesti ada. Okay. So, kalau tekanan dengan daya sama Kalau naik, kalau turun dia pun turun. Maksudnya kalau kau bagi daya yang lebih, maksudnya tekanan pun lebih. Kalau kau bagi daya yang kurang, tekanan pun kurang. Jelas? Okey. Oleh sebab daya yang bertindak pada tapak turus cecair sama dengan berat turus cecair, tekanan cecair P yang bertindak ke atas luas permukaan A pada kedalaman H dihitung dengan menggunakan rumus P pressure sama dengan HPG. So ada dua jenis formula kat sini. Selain daripada kita guna pressure sama dengan daya per luas, kita juga ada guna tekanan ataupun pressure sama dengan kedalaman darabkan dengan ru tadi apa? Ketupatan tol darabkan dengan tekanan graviti. Tekanan graviti tengok soalan. Kalau bagi 10, 10. Kalau bagi 9.81, 9.81. Ru ni merujuk pada ketumpatan cecair. H ni merujuk kepada kedalaman ataupun ketinggian. Dua formula ni je korang kena ingat. Tapi dia bagi kat muka serban, jangan risau. Tapi lebih baik ingatlah kan. Okay. Alright, unit SI dia Pascal. Nampak Pascal. Ataupun Newton per meter persegi. Sebab ada luas tadi. Kan? Okey. Tengok faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okay, tengok. Tekanan dalam cecair bertindak pada semua arah. Tekanan dalam cecair tidak dipengaruhi oleh bentuk bekas. Kau beli bentuk segitiga, sir. Kalau saya beli bentuk bekas segitiga, tekanan dia lebih tinggi. Kalau bentuk petak, lagi tinggi. Sebab dalam periksa kami selalu petak. Tekanan tu selalu berkurang kalau saya beli bentuk bulat. Ada ke bekas saya bentuk bulat? Macam mana kau nak letak? Kan, berguling dia kerja dia. So, nampak? Jadi, bentuk bekas tak mempengaruhi tekanan dalam cecair. Langsung tidak mempengaruhi. Maksudnya tekanan dia tetap sama. Ni contoh rujukan ke bawah ni. Kalau korang buat bentuk macam ni pun, kalau cecair tu punya tekanan yang tertentu, dia punya ketinggian dia tetap sama. Ketinggian yang sama merujuk kepada tekanan yang sama. Faham? Ketinggian yang sama merujuk kepada tekanan yang sama. Sebab kita belajar makin dalam makin ni lah. Sebab macam Auni buat yang dia pergi F1 tu, dia tak boleh pergi dalam lagi. Sekarang cerita lagi. Sekarang ni punya F1. So sekarang ni macam kalau orang yang buat kereta F1 tu, dia ada berlumba kat tempat yang paras rendah. Dia ada berlumba pada paras laut. Pada paras laut, tekanan ni normal lah. Ada berlumba kat tempat yang tinggi. So tekanan berbeza. Tu pun kena ambil kira. Sebab tekanan yang berbeza mempengaruhi daya dan mempengaruhi luas permukaan. Sebab tu dia akan guna tayar berbeza, sayap berbeza.
Okey. So dia ada lagi part-part yang dia kena ambil tahu. Okey. So tekanan dan cair di dasar kesemua tube adalah sama. Tekanan dia mesti sama. Okey. Sebab macam mana kau nak tahu tekanan dia sama, kau tengok ketinggian dia. Kalau ketinggian dia sama, tekanan dia adalah sama. Okey. Tekanan dan cair di dasar tiub bergantung pada ketinggian menegak H bagi sesuatu cecair yang sama. Nampak? Sebab tu dia tekanan tu bergantung pada ketinggian ataupun kedalaman. Okey. Sebab tu orang nak jadi engineer, dia bidangnya luas. Kalau korang minat dalam pemotoran, pergilah belajar pemotoran. Kalau kau minat bidang bangunan, engineer bidang bangunan. Kalau kau minat engineer dalam elektrikal, kau ingat elektrikal tu buat wiring. Tak, ada pula student dia bahagian elektrikal tapi dia jaga pintu auto. Dia jaga pintu auto dekat mall-mall saja. Dah kena pergi travel mana-mana. Ada travel. Ni baru tadi dengar the student dia kerja dekat mana Kak? Dekat saya rasa bahagian komputer code. Dia baru balik daripada Itali. Student engineer lah, dia kerja dekat Penang. Baru kerja setahun dah kena hantar kat Itali. Apa Itali cakap macam mana? Pasta. Mak dia baru cerita ni. Kan? Nampak? So, dia bermacam-macam. Sebab tu, kalau saya cakap dalam pekerjaan, of course saya cakap engineer. Sebab engineer ni kerja makan gaji paling senang nak cari. Kan? Kalau buat bisnes, paling senang nak kaya. Kan? Tu korang lah. Okay? Alright. Saya dulu nak belajar engineer, tapi itulah tak ada rezeki kan. Minta engineer dapat lain. Allah dah tetapkan jalan hidup saya macam ni. Kalau tidak, tak jumpa lah korang kan. Okey, kalau tidak, tak dapatlah hasilkan budak-budak yang dapat present F1 kan. Jadi engineer, jadi doktor, jadi kan, tak adalah sehasilkan orang macam tu kan, betul tak? Okey, so inference dalam eksperimen, contoh kat eksperimen, kau tengok eksperimen ni, tekanan cecair bergantung pada kedalaman cecair. Jadi kita tengok. Tekanan cecair bertambah apabila kedalaman cecair bertambah. Okey, senang je. Maksudnya kalau korang berenang, makin dalam korang pergi ke dasar laut ataupun dasar sungai, action lah kata pandai berenang kan. Lepas tu tak muncul-muncul. Muncul ke dunia yang lain. Masa ni kan kau dengar masa di sekolah ni banyak orang lemas. Itulah. Kan? Jangan action sangat kata pandai berenang tahu ni. Orang yang tak pandai berenang selamat. Kan? Okay. So, apa kesimpulannya kalau korang masuk ke dalam, makin dalam korang pergi, makin tinggi tekanan dia. Sekarang korang tahu konsep fizik. Kalau korang terror sangat nak menyelam, kau kena ingat, yang makin dalam korang menyelam, makin tinggi tekanan dia. So tak boleh kira pandai berenang ke tak pandai berenang, tak boleh. Tak boleh ambil kira. Kau kena ingat konsep fizik. Tu konsep fizik dia. Yelah kalau kau dengar TV ni arus tinggi, arus ni lah, apalah, semualah arus pusar lah, apalah semua kan. Tapi dari segi fizik, tu je. Sebab kalau kita nak pergi makin dalam, kita kena pakai alat khas. Okey lah. Kalau kau tengok orang lemas tu kan, katakan bomba semua kan pandai menyelam. Tak payahlah pakai alat-alat tu. Kau tengok dia pakai baju khas, dia pakai. Kau nampak? Dia pakai baju khas semua tak masuk semua kan. Kita action. Tu tak timbul lah. Kan? Nampak? Kalau kat kolam boleh lah kau buat macam tu. Kat kolam kau mesti timbul punya. Kat kolam kau masuk dalam, kau mesti terkeluar balik. Sebab apa daya tu jahat akan tolak kau. Sebab dia ruang yang tertutup. Sungai? Kat mana dia tutup? Kan? Kat mana tutup? Laut. So, kalau pergi mandi kat pantai ni, kita selalu tengok orang pergi sampai ke tengah. Apa? Action.
Tapi air ombak tu kuat gila. Kan? So tak kata so bahayalah, bahaya. Sebenarnya cerita bahaya kan. Ada yang hari tu dekat pantai Batu Buruk. Dia tengok je suami dia pergi. Tak tahulah. Kan? So jangan main-main lah. Okay. Orang yang pandai berenang pun boleh emas. Okay. So kita nak menyiasat, kita dah tahu hubungan dia. Tekanan bertambah apabila kedalaman pun turut bertambah. So kita nak tengok kedalaman dia, maksudnya kalau kita tambah pada kedalaman, tekanan akan bertambah. Ketupatan cecair sama, kenapa? Maksudnya kita gunakan cecair yang sama, iaitu air lah. Okey, so ni alat radas dia. Kalau kau tengok kat sini, corong tisil ni nak tekan ke dalam lah. Ni tekan ke dalam. Bila ditekan ke dalam, kat sini kau tak salah rasa ada cecair kat sini. So bila kau tekan ke dalam, benda ni akan nampak air berwarna, nampak? Bila kau tekan ke dalam, air berwarna ni akan naik ke atas. Ni corong tisil ni corong tisil. Nampak? Kan? Tak sepadan. Corong tisil ni kau tekan ke dalam, so air berwarna ni akan naik ke, merujuk pada makin dalam makin tinggi tekanan. Dia samalah, makin jauh perjalanan makin luas pengalaman. Kan? Ni tak, makin jauh perjalanan makin sedap kau tidur. Itu masalahnya. Kan? Betul. Kau mungkin tak percaya apa saya cakap kan. Saya dulu, masa saya bayi-bayi korang, ayah saya bawa saya pergi mana-mana, saya tak tidur. Saya memang suka tengok mana-mana. Jadi kalau kau perasan, apa yang saya cerita ni, banyak saya cerita ni, berdasarkan apa yang saya lihat. Maksudnya lagi banyak korang melihat, lagi banyaklah ilmu kau dapat. Jadi cuba belajar apa yang saya cakap. Kan? Betul nak pergi cuti mana-mana kan. Sampai hotel tidur lah. Dah tak ada buat apa-apa. Tengok muka mak apa kau. Hotel tidur lah. Dah dapat pengalaman. Kan? Naik je terus tidur. Sebenarnya mabuk ni korang punya ni je. Pemikiran tu je. Kalau tidak, kau tak ubah memang sampai bila-bila lah. Okey, sama konsep dia. Ini ketupatan pula. Dia ubah ketupatan ni, dia guna air. Kan? Lepas tu dia guna apa air, dia guna alkohol, dia guna gliserin. Okey. Kalau di ketupatan kau guna tekanan sama dengan H Ru G. Okey, maksudnya kalau kau guna berdasarkan formula ni, makin tinggi dia punya Ru, makin tinggi dia punya tekanan. Maksudnya paling tinggi gliserin lah. Tekanan paling tinggi lah gliserin. Paling rendah ialah alkohol. Ketupatan paling rendah alkohol Patutlah dia memabukkan ni. Tapi bila dia buka ini nak cucuk. Bubuhlah ni sebanyak sikit. Kan? Tu pun dah melalaikan. Bubuh kat kulit pun kau rasa memabukkan. Bayangkan. Buka kulit kan sejuk, sedap kan? Melalaikan lah tu. Kan? Okay. Sekarang dalam biologi tak ada dah. Dia tak ada ujian darah dah. Dulu ada ujian darah. Sebab dulu ada buat ujian darah, ada yang pengsan dalam kelas. Orang ni, tengok muka elok dia. Kali buat ujian darah dalam kelas, pengsan. Tumbang. Jenis darah? A, B, O. Tak ada darah biologi. Dulu ada. Tak masa ada dulu.
Kau rasa muka ganas. Muka ganas. Ganas. Sudah ganas, dia lagi ganas muka. Okay. Tapi itulah muka dia lagi ganas. Ganas lagi muka dia kahwin dengan budak MRSM, budak. Sama lah, budak satu MRSM. Tak, tunggu lama baru jumpa teacher. So, nak cerita yang muka ganas buat ujian darah. Tengah tengok depan, tiba-tiba dia hilang. Tengah semua tengah tengok depan ni, tiba-tiba dia hilang. Pingsan, jatuh. Kursi mak tu, yang bulat tu. Lepas tu, mana ni? Pakul mana? Jatuh. Ya. Kata semua terkejut. Dah buat ujian darah lah. Ujian darah tu kita ni darah kat ni. Dia pun tak tahu kot. Dia tak boleh tengok darah kot. Dia tak tahu kot. So tak, saya darah apa? Saya darah AB. So, kita darah O. AB penderma. Penerima. Penerima. O baik hati. Sekedekut. Okay, fine. So, dia tumbang. So, tak. Tapi tak ada apa-apa lah. Tumbang tu kepala jatuh dulu tau. Kan? Tak ada lah mana. Kita orang tahu-tahu kan. Tengah tengok depan. Kau fokus. Kau tengah tengok ujian darah kan. Semua lah teruja. Tiba-tiba dia tu pingsan. Kan, jadi korang jangan ingat kawan korang nama budak lelaki muka ganas sekali dia yang pingsan. Okay. Sebenarnya tak ada ujian lah tu. Ujian biologi. Dia biar kat biologi. Minta lah cikgu buat. Kita tengok siapa yang tahan lasak. Okay. Okay. Menarik tapi JKT tak ada. Okay. Sabarlah ya. Alright. Okay. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan sel. Okay. Tadi dia sudah bagi tahu konsep-konsep yang korang boleh tahu makin tinggi, makin tinggi ataupun makin dalam, makin tinggi tekanan. Sebab tu bila korang panjat bukit, tekanan dia makin bertambah. Sebab makin tinggi kan. Bila tekanan dah ditambahkan dengan tekanan, dia bila bertambah tekanan makin tinggi tu, sebab udara makin tipis. Oksigen kurang. Makin korang panjat, makin ni. Sebab tu, walaupun korang dah panjat 7 gunung di seluruh dunia, tak semestinya korang selamat dekat Everest. Okay. Yang tu, siapa tu yang pendaki Malaysia yang pekak tu? Sampai sekarang tak ditemui dah. Kan? Tapi dia dah panjat, dia sampai puncak, dia turun tu. Dah, on the way turun tu dia hilang. Tapi biasanya memang orang-orang dia takkan mau balik. Nak bawa balik costing dia berjuta. Biasa dia disemadikan di situ. Sebab tu kalau kau panjat Everest tu kau akan nampak orang mati tegak, mati terbaring, macam-macam jenis mati. Tapi tak ada bau lah. Sejuk, dah petai ais terbuka. Okay, so sebab tu kalau kau nak pergi tempat-tempat yang berbahaya seperti itu, walaupun korang dah banyak latihan, ingatlah keluarga. Okay, kadang-kadang ni kita pergi ni, kita mungkin mencipta nama yang besar. Tapi pada waktu yang sama, kita dah kehilangan sesuatu. Ingat, benda yang Allah bagi tu, akan Allah tarik sesuatu. Kan? Okay. Cuba bayangkan orang tu pekak dan bisu. Macam mana dia minta tolong? Dia turun seorang-seorang ya. Dia pun tak tahulah sebab mungkin dia rasa dia dah sampai, dia rasa nak turun sendiri kot. Lepas tu, sampai sekarang memang tak jumpa. Dia sebab salji tu ditutup salji macam mana? Mungkin korang nampak sekarang. Kalau salji tu tengah ni, kalau ditiup, ni nampak lah. Kalau dah timbus, tak nampak. Kau lalu dekat tu, kau pijak orang mayat tu benda biasa.
Tengok video sini. Kau tahulah apa saya cakap. Okay? Kalau kau nak panjat pun pergi panjat lah Gunung Kinabalu cukup lah. Sebagai rakyat biasa boleh lah. Boleh. Geogra pun tak lepas. Lah, lepas lah. Apa susah bawa kereta sampai lah. Saya sampai dah banyak kali dah. Naik kereta lah. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Untuk menghitung tekanan pada suatu kedalaman dalam, bila melibatkan kedalaman, kena pakai HPG. Kalau melibatkan luas, P sama dengan F per A. Pak ada 2. Contoh kita tengok kapal selam. Sebuah kapal selam dengan jumlah luas permukaan 200 meter padu tenggelam pada kedalaman 150 meter. Kau lari 100 meter tu, kau bayangkan 100 meter kau lari tu, itulah dalam dia. Tambah 50 meter lagi. Kedalaman kapal selam. Kedalaman kapal selam standard lah. Kalau Malaysia punya tak salah 100 hingga 200 meter je dia pergi. Di bawah aras laut dengan macam Indonesia dia lebih sikit kot. 300 hingga 400 hingga 500 meter kalau tak salah. Sebab Indonesia dia kita beli kapal selam tu ikut kedalaman yang lautan kita. Lautan kita. Kalau Indonesia tu lautan dia lebih dalam. Kan ada sekali ada satu kes dulu ada kapal selam Indonesia. Rasanya tak sampai sudah tak dapat. Tak jumpa Jumpa tapi tak dapat nak buat naik. Dah tak jumpa lah tapi tak boleh buat apa dah. Berkecai. Yes, mayat dia berkecai kan. Sebab apa? Nampak? Itu penting ada orang yang tahu. Nampak? Mayat berkecai kenapa? Sebab tekanan. Maksudnya apa? Kapal selam tu dia mungkin nak pergi ke kedalaman tertentu. Contoh dia boleh pergi kedalaman contoh 300 meter lah dia boleh pergi. Tapi dia rosak. Dia rosak. So dia tenggelam lagi semakin ke dalam. Tapi ketahanan kapal selam tu 300 meter je. Kalau dia pergi sampai lebih 200 meter, betul. Macam kes yang ocean apa? Yang Titanic tu. Yang tu lagi kelakar dia punya kapal selam. Kecil, cenonek. Dah sasar lah, hancur lebur. Kita pun tengok, berani betul orang masuk sampai ke situ kan. Tengok apa macam mainan je. Dia pergi kedalaman tu rasanya 500 meter ni. Masa tu dengan yang kapal tu tak ada penyusuan. Yelah. Tapi dia kata dia dah pernah sampai. Dia dah pernah sampai. Katanya lah dia dah pernah sampai. So dia claim dia pernah sampai. So dia pergilah. Entah baru first time. Satu pun berkecai juga. Kan. Sebenarnya kapal selam pada kedalaman tertentu tak berjaya sampai ke dalam tu, Titanic tu. Tapi dia hantar kamera, yes. Kamera. Dia hantar kamera. Serasa orang pun tak. Yang kalau kita tengok yang kapal selam yang macam gambar video Titanic tu, itu adalah kamera. Dia ada hantar kamera yang remote control lah. Semua orang boleh claim nak pergi. Kan? Tak, dia kata dia pernah pergi, dia pakai yang remote control tu lah, tengok. Dah pernah sampai. Kan? Tapi sekali orang lain nak pergi, mati terus. So, itulah. So, kapal selam tu, dia ada kedalaman yang tertentu. Kalau kita daripada paras laut, 50 hingga 100 meter, daripada atas kita boleh nampak lagi lah. Contoh kalau kapal terbang, dia jatuh dalam dasar laut, 50 hingga 100 meter, boleh nampak lagi. Contoh ada kapal terbang Asia daripada Jakarta nak ke Singapura kot, dia jatuh pada kedalaman 80 meter tak salah saya. Senang cari, tengok dari atas nampak lah. Dia tak berkecai. Dia tak berkecai, memang intact tapi matilah. Cuma tak pastilah, sepatutnya kapal terbang tu boleh terapung. Dia boleh floating. Tapi saya pun pelik macam mana dia tenggelam terus. Teknik
Sebab saya pernah tengok uh, saya pernah tengok satu cerita investigation ni, kapal terbang dekat Amerika Syarikat. Kapal terbang tu dia jatuh tapi dia dia berjaya mendarat atas air dan dia tak tenggelam. Ha? Ha. So memang saya tak pasti keadaan Asia tu macam mana. Tapi dia tak pecah. Mungkin dia jatuh tapi dia tak pecah. Dia patah sayap je. Tapi matilah kan orang tu semua. Saya tak pastilah macam mana. Mungkin dia tak dapat selamatkan diri, tak dapat nak buka ke pintu ke apa. Tak pastilah kan. Okay, sebab tu kalau naik kapal terbang, orang yang duduk dekat pintu kecemasan tak boleh budak-budak. Kalau kita nak beli si kapal terbang, dia tak bagi budak-budak duduk situ. Sebab dia kena orang dewasa. Nak buka pintu? Ha. Okay? So kalau kita kira contoh tekanan kat sini kan. Dia bagi ketubatan air laut, nampak? Lepas tu dia bagi kedalaman dia 150 meter dan dia bagi graviti 9.81, nampak tak? Dia punya tekanan dia 1.55 darab 10 kuasa 6. Maksudnya kalau 10 kuasa 6, 155,000,000. Tekanan dia. Bayangkan. Bayangkan. Kalau korang masuk dalam macam tu je. Kononnya terror sangat kan. Okay. Okay, sedikit minyak dituangkan ke dalam satu tiub U yang mengandungi air seperti dalam rajah di bawah. Jika H1 adalah 5 cm, ini 5 cm. H2, tentukan ketinggian H2. Ketumpatan air adalah 1000 kg, ketumpatan minyak adalah 750 kg meter padu. Okey, tengok Macam mana dikira? So, kalau kau tengok kat sini ada dua jenis ketumpatan. Air dan minyak. Betul? Jadi maksudnya korang kena kira dua jenis pressure. Nampak ada dua. Satu untuk minyak. Minyak. Satu untuk air. Kan? 750. Kan? Air dengan minyak kan? Kenapa dia buang G? G tak ada. Yes, sebab G dia sama. Tak payahlah kira. Nanti kau kena potong juga kan? So, sekarang ni, sebelah sini, H1 ni dia mewakili air. Sebelah kat yang ni, dia mewakili minyak. So, kau dapatlah tinggi minyak tu iaitu 6.7 cm. Sebenarnya kiraan ni biasa-biasa je. Macam matematik juga. Okay. Okay. Tak apa, nanti kita terus buat soalan part ni. Okay, tekanan atmosfera perlu diambil kira semasa menentukan tekanan sebenar yang bertindak pada suatu objek di dalam cecair kerana permukaan cecair itu juga mengalami tekanan. Why? Kenapa kat sini dia ada tambah P atm? Okey, sini bagi tahu. Tengok gambar aja tadi. Okey, ini kes dia kat sini. Kenapa? Tadi kita dah kira. Contoh, jika tekanan atmosfera pada arah laut. Disebut, kalau dalam soalan tu dia bagi tahu, dia bagi tekanan atmosfera. Okey. Tentukan tekanan yang bertindak pada seorang penyelam yang menyelam pada kedalaman 10 meter. Nampak? Nampak dia bagi 10 meter je lah. Takkan nak bagi 100 meter. Kan? So, masih guna HPG. 10 darab dia punya ru iaitu ketumpatan darab dengan G kan. Okey. Lepas tu, kena tambah tekanan atmosfera yang diberi. Kenapa kena tambah? Sebab dia menyelam pada laut yang terbuka.
Laut terbuka dia juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Okey, apa maksud laut terbuka? Okey, ini air. Kan laut terbuka. Okey, ni korang. Korang menyelam. Tak tertutupkan air tu. So, apa yang atas ni? Tekanan apa pada permukaan air? Tekanan atmosfera. Kalau bekas, dia tak ada tekanan atmosfera. Tengok soalan lah, dia akan sebut. So, korang kira HPG, korang terus tambah tekanan atmosfera yang diberi. Okey. Okey. Okey, aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Tangki air ditempatkan di bahagian atas bangunan supaya air dapat disalurkan secara seragam di semua unit. Sebab tu, kan tangki politer hitam tu, orang biasa bubur letak dalam bumbung atas. Tapi sekarang banyak rumah teres dia bubur kat luar. Dia bubur yang keluar, lepas tu dia buat yang macam stainless steel tu kan. Yang tu dia nak menunjuk. Yelah, aku kan ada yang stainless steel ni, oh, mahal. Dia nak menunjuk kan. Tak lah. Saya tak tahulah kenapa dia buat macam tu. Saya tak tahu kenapa. Mungkin senang nak basuh kot. Macam rumah saya dia tutup. Rumah saya dia ada kena saya ada buat satu lubang. Uh, Betul-betul naik je nampak. Sebab kalau rumah kita buat sendiri, kita design lah ikut macam mana kita nak. Ha. Macam kat tempat tuition ni kalau pergi tandas nampak ada tacul tantan hitam. Itulah lagi tinggi kau letak, lagi kuatlah air turun. Lagi kuatlah air. Cuba kalau rumah-rumah tinggi. Makin tinggi rumah pun air nak naik. So, kau bayangkan rumah tinggi dia pakai pump lah. Dia pakai pump tu duduk kat bawah. Dia tarik air, dia tolak. Dia fungsi pump tu bukan tarik, pump tu menolak. Rumah yang tinggi-tinggi. Tu bayangkan bangunan tertinggi kat Malaysia. Kedua tertinggi di dunia. PNB 118. Kau bayangkan macam mana dia sampai tingkat 118. Pump lah. Kalau pump rosak, orang yang duduk kat tingkat 118 tu tak ada air. Ada hotel tu nanti tau. Tu, PNB 118. Tak tahu lah murah ke tidak kan. Kalau harga murah, sepun tak terlalu tidur kan. Kan? Kita ada dua kan, tertinggi TRX. Korang pergi kat tempat macam tu, korang belajar berdasarkan fizik. Kan? Mana air sampai ke situ? Makin tinggi tekanan. Kan? Lepas tu baru pergi makan. Kan? Ini saya pernah pergi ke KL. Saya pernah parking tempat letak kereta sampai 5 level ke bawah. Pernah korang? Pergi Loyat. Kau tak tahu. Kalau nak beli barang komputer, Loyat tu terkenal LOW jauh YATT. Terkenal lah. Seluruh Malaysia orang tahu nak beli barang komputer sekarang tak kisah dah beli online je. Dia punya level tempat parking 5 tingkat ke bawah. Saya pernah setengah teacher pernah sampai 5 tingkat ke bawah. Pun penuh. Ya. Jadi MRT tak boleh lalu tempat parking tu. Tak, MRT tu dia biasa dalam 50 meter je. Kalau macam tu agak-agaknya berapa? 100 meter dia kot. Dalam lah juga, dalam. Tapi dia ada dah cara nak kurangkan tekanan, dia pakai kipas tu. So, tak tahu macam cerita tadi sebab apa? Sebab makin jauh berjalan makin luas lah pengalaman kan. Itulah sebabnya. Itu yang saya tahu yang paling jauh, yang paling dalam yang saya pernah pergilah. Sebab kalau saya rasa kalau KLCC pun parking dia paling dalam 3 tingkat katanya. 3 tingkat sebab mahal parking dia. Parking sekejap habis RM10. Tak jadi. Sejam je saya masuk. Okey, samalah TRX. Sebenarnya sampai PNB tu tapi tak siap lagi. So, sebab tu tempat-tempat yang ikonik ni mahal lah, tapi cukup untuk kau dapatkan ilmu. Okey.
Punya cerita je lah. Cuba bayangkan tangki air dekat tingkat atas sekali. Dia yang duduk tingkat kosong tu macam mana? Dia tingkat tangki air tingkat 118. Air dia pada laju tu, berlubang kepala tu. Betul lah. Dan maknanya, sebab dia tekanan dia tinggi, jadi dia perlukan lift yang paling laju. Kan? Orang paling tinggi bangunan kau pernah naik, tingkat berapa? Tingkat 3 bangunan sekolah. Kau teluk tu yang tengah buat bangunan tu tingkat 4, 4. Itulah paling tinggi. Tingkat 3,5. Habis tu kepala macam mana kalau 3,5? Ya. Mungkin yang nak buat kantin ni kat atas sekali kot. Terbuka. Konsep terbuka kan. Apa salahnya kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya buat pelik-pelik sikit. Ini apa? Makan apa kelas? Makan kat bawah. Kan makan kat atas sekali. Murid-murid makan kat atas sekali. Guru besar dengan pengetua makan kat bawah. Sakit kaki. Tak boleh panjat. Tak, dia apa konsep ni, okey. Sebab tu sebab tanya korang, apa tingkat paling tinggi korang pernah pergi kan? Saya pernah naik bangunan paling tinggi tak rasa 40 kot, tingkat 40 KCC. Tingkat 40. Saya tak pergilah yang deck tu. Ada ni lah Maxis punya apa tah. KCC punya lift tu laju gila. Sampai di tingkat 40 tu tukar. Kena minum air lah. So memang laju lah. Bila kau bayangkan lah, kalau kau naik lift yang biasa dekat Aeon tu, ataupun kau naik lift kat KSL tu, kau naik tingkat 1 tingkat pun kau dah rasa lama. Kau bayang kau naik ke tingkat 118. Bila agak-agaknya kau nak sampai? Besok pun tak tentu. Kau bayangkan. So dia memang laju. Saya tengok nombor tu, tak sempat tengok nombor dia cepat tukar. Nampak tu saya kata tu pengalaman. Okey. Yalah kau nak naik deck yang tengah-tengah tu. Dia deck kat sisi tengah-tengah tu. Lepas tu segalakkan korang pergi. Ni korang pergi tengok wayang je. Cerita Korea dia tengok wayang. Pergilah kat sisi. Beratur nak beli tiket nak naik deck tu. Puluh juga lah. Dah sasar lah bukan RM5. Kau ni lah. Dah bebak. Dah tu tengok tu. Ambil gambar. Berbaring semua lah. Buatlah apa lagi baru. Berbaloi. Golek. Nak pergi ke sana. Dia turun dari sini. Turun ke sana. Kau janganlah jalan kaki. Kau golek. Barulah berbaloi. Betul lah. Saya nanti saya nak bawa anak saya. Saya nak cakap kata-kali ciao. Jerit. Baru puas hati. Dah korang jalan macam biasa. Kat tanah kau jalan macam biasa. Kat atas tu kau jalan macam biasa. Memang tak berbaloi. Macam korang. Grab nanti habis PM. Ambil. Kan 5 ekar atas dapat hadiah. Kalau kau teluk. Dapat hadiah. Atau ambil hadiah. Come on. Buatlah gaya sikit. Wah, betul. Come on. Telah sekolah kot. Ni buat ambil. Alah. Kalau pengetua perempuan. Peluk je dia. Kau nak peluk. Kan, tak kisahlah. Nampak? Kau dah sekolah pun nak gaya lain sikit. Ni apa benda sama. Saya dah pesan banyak kali dah. Aduh, penat. Kan? Tapi janganlah masa combo gila macam tu. Tak boleh sejil. Boleh ambil, lepas tu dah lepas baru boleh. Tengah jalan tu. Baru boleh. Sebab dia rekod video. Masa yang gambar tu, dia memang ambil snap. Tu kalau kau buat macam tu, habis rosak. Ada pernah buat, dia jadi isu tu. Tak boleh. Tu protokol tu tak boleh buat. Tu tak boleh. Lepas tengah berjalan tu boleh. Saya punya gambar combo saya pernah cerita kat korang kan. Pernah masuk TV3. Punya gambar combo saya. Sebab tangan saya dengan salam tu dia synchronize. Paling cantik lah waktu tu. Satu Malaysia ambil gambar. Masuk TV3. Tahu-tahu ada sekali iklan.
Macam muka aku je. Memang betul lah. Tanya, cik, muka balik. Betul lah. Masuk TV. Sebab synchronize. Digunakan untuk iklan halakah. Alah kat TV3 setiap petang Jumaat ada cerita halakah kan. Dulu halakah, sekarang dia tukar tajuk dah. Itulah dia ada iklan muka macam muka aku je. Dia sekali dia keluar iklan muka aku kesel. Tengok balik video muka kesel. Itulah. Lepas tu saya minta royalty kan. Digunakan muka kesel untuk promotion. Patutnya saya kena minta. Tapi dah berlaku. Okey. Lepas tu saya kata, masa tu combo, korang kena ambil secantik yang boleh. Okay. Dia tak boleh pandang kamera, dia kena macam tu. Kalau rosak. Okey. Lepas tu cecair intravena disalurkan ke dalam salur darah pesakit dari kedudukan. Yang tu orang terbaring tu, yang baring ke hospital tu kan dia punya gantung. Itulah dia. Kenapa dia tak bawa? Kalau tak bawa, darah keluar. Kalau tak bawa, dia ambil darah. Kalau bawa derma darah, tempat yang darah tu kat bawah, beg dia bawa kat bawah. Kalau dia nak masukkan air daripada atas, dia nak ambil darah korang, letak kat bawah. Nanti kalau kau derma darah ni lah, kau janganlah mitos derma darah, gemuk lah, apalah. Tapi saya memang tak boleh derma darah. Sebab saya pernah ada risiko yang buah pinggang saya ada problem tu sebab masa makan ubat, ada makan ubat kudis. Orang duduk asrama ni sebab pakai seluar basah kan, so kudis kat kaki, bagi ubat, lepas tu klinik tu bagi overdose. Macam orang dadah overdose. Overdose lepas tu kembung ke saya. Kembung macam tiba-tiba gemuk So masuk hospital tak sampai dekat sebulan. Tu doktor nasihatkan tu tak apalah, dapat pengalaman di hospital. Disebabkan saya di hospital tu saya kena keluar asrama. Form 1 saya dah asrama, form 2 kena keluar. Mak saya keluarkan. Tapi sejak saya keluar asrama tu lah matematik saya dapat 90, 90, 90. Jadi tak sia-sia dah di hospital. Tak, pengalaman tu ada benda baiknya lah. Kan? Sebab tu kes tu lah saya punya matematik meningkat. Sejak tu saya tak pernah dapat 90 ke bawah. Kan, mungkin ubat tu lah kan. Ni sampai ke otak terus. Okey? So, sebab tu, kalau kau tengok order mendarah, kau tengok sendiri dan kau tahu, itu konsep tekanan si. Nampak? Maksudnya yang cecair tu, yang dibuat pada atas tu, kalau korang nak cirit birit. Cirit birit lah. Biasa cirit birit. Sebab kenapa? Sebab cirit birit korang keluar air sekali kan. So, dia isi air balik. Dah air keluar, isi air. Kau kan cirit birit kat rumah, kau minum air kan? Makan lagi banyak. Sebab tu cirit birit, kita kena banyak minum air. Sebab kita buang air. Sebab tu kita kekeringan. Kalau korang pergi hospital, dia kata korang cakap korang cirit birit, confirm dia suruh cucuk air. Confirm. Cucuk air macam tu lah. Confirm. Dia cucuk air macam tu pun, dia bukan setakat tu, ada juga untuk orang yang koma kan dia dekat mulut tu kan. Tu dia bagi makanan, disalurkan kat makanan. Yang dia masuk kat hidung tu, kalau orang kanser, sebab ingat arwah masa dia masuk kat kanser, dia ada cucuk tu, salur air tu bukan dia cucuk. Ingat dia bubuh kat hidung macam tu je. Dia masukkan juga sampai ke perut tau. Kau ingat dia cucuk macam ni je. Habis cucuk macam ni keluar je ni. Kau tak ada fikir ke? Dia cucuk. Kau ingat dia cucukkan ni? Dia memang tolak lah sampai ke perut lah. Kau ingat dia cucuk macam ni? Keluarlah kat hidung sebelah. Dia masuk ke dalam lah. Untuk ni macam mana dia nak sedap? Orang tu tak sedar kot. Kau macam tu lah. Memanglah tak sedar. Kalau dia sedar pun kena tarik, sakit lah juga. Kan tak tahu. Orang yang buat pembedahan dekat jantung tu, yang tanpa operate tu, dia ada pakai alat
Makroskopik daripada kaki tau. Tapak kaki dia masukkan kat tapak kaki. Biar jauh perjalanan lagi selamat. Biar asal selamat. Konsep ni sama. Sebab itulah pembedahan sampai 12 jam. Ada pembedahan yang kata 5 minit siap. Itu sunat, dia cepat. 5 minit siap. Kalau bedah jantung 5 minit siap. Kau mati cepat. Orang cakap jantung tak apa, tak ada hal. 5 minit siap. Ni orang sakit jantung kau pergi hospital. Berapa lama kau tunggu? Berjam-jam kan? Itulah dia. Tak, konsep dia sama. Benda tu nampak kelakar. Memang kelakar pun. Okey. Faham ya? Okey, empangan dibina dengan dinding yang semakin menebal ke dasar. Kenapa tebal kat bawah? Sebab makin dalam, makin tinggi tekanan dia. Okey. Senang korang pergi, kalau pergi berjalan, pergilah tengok kan. Pergi kena balik muntah ke Bagan Serai. Bagan Serai. Lajak sikit ke Bukit Merah. Pergi Tasik Bukit Merah, cakap kat mak tu. Kerja ni. Perak. Saya dah bawa anak saya. 2 kali, 3 kali dah. Okey. Ni empangan Tasik Bukit Merah. Ini air juga. Air ni, air. Hilang kereta. Kalau kereta. Kereta berlalu bawah air. Kita lalu kat dasar. Bawah tu. Kita lalu kat dasar air bawah ni. Lepas tu jalan, dia tepi ni dia jalan naik bukit lah. Sampai kita kat atas. Maksudnya dia lalu kat sebelah kanan lah. Sebab dulu kat Tasik ni ada plan, kalau kau cari kelas lama, yang ada kereta api lalu kena Tasik. Itu Tasik Bukit Merah, kelas Kelantan tak Tasik. Cari ada Kelas Raya tak Tasik, Kelas Kelantan. Nanti Tasik Bukit Merah, lalu tengah-tengah Tasik. Dulu kereta api lalu tengah Tasik. So, kereta tu, kita berada kat dasar. So, kau tengok tu, tapi dia bukan konkret. Dia mula jadi tanah. Sejak zaman kecil dah ada dah. Tasik. Besar gila lah. So, memang nak cakap, ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi. Okey, sifon. Sifon ni kalau orang yang nak bersihkan akuarium tu. Dia isi air dalam pipe getah tu. Lepas tu dia masukkan dalam kawasan yang tinggi, air yang tinggi, lepas tu dia lepaskan serentak. So air daripada kawasan tinggi tu akan turun ke kawasan yang bawah. Sifon. Faham? Kena lukis. Akuarium, ada ikan, kotor. Nak buang air, tu nak keluar air tonggang. Pakai teknik sifon tu lah dia masuk tu. Tapi sebelum nak masukkan dia isi air dulu. So air sejak ada yang keluar ni akan menarik air yang berada di dalam ni untuk keluar. Selain daripada tu kalau nak senang, tak nak isi air, buat sedut. Satu cara lagi. Okey, sama juga kalau kat rumah korang, katalah kat rumah korang dekat 2 minggu ke 3 minggu kan air shower, tak ada air. Teknik sama lah. Orang panjat, sedut. Kena sedut. Sebab dalam tu udara, sedut lah. Buang, kita membantu teknik nampatan sini. Ya, betul. Sedut-sedut ada cicak. Habis tu, tak ada lah shower. Itulah dia. Teknik yang paling biasa digunakan. Habis korang buat macam mana? Satu cara lagi, masukkan air ke situ. Masukkan air sampai air tak boleh masuk.
Lepas tu dah padat kan? Buka. So air yang sedia ada tu akan tarik keluar. Teknik sifon. Orang tak tahulah di fizik, benda fizik. Okey. Nampak? Benda benda tu di belajar janganlah kita anggap serius jadi. Dah benda tu jadilah kalau kau sikit baru faham kan. So benda macam tu lah. Okey. Right. Kau tahu kan kalau kau orang derma darah berapa kali kau derma darah, kau orang dapat kelebihan. Satu, kalau kau accident, kalau kau kena darah, ada pada waktu yang sama ada orang perlukan darah tapi dia bukan penerima darah. Tapi kau penerima darah. Dia utamakan kau dulu. Orang tu mati lantak. Tak, konsep dia macam tu lah. Lagi kalau kau, walaupun kau tak bekerja, kau nak duduk ward 1, kau boleh dapat, kau tunjuk kad penerima darah, kau dapat ward 1, ward yang seorang-seorang. Free. Free. Itu untuk penerima darah. Tak tahu. Sini, takkan kat sini. Pak Bontot. Kau ingat macam buat bekam. Cucuk kat badan korang. Dia ada kat sini. Dia sakit mula-mula je. Lepas tu tengoklah, dia tengok berapa banyak darah dia ambil berdasarkan korang punya jisim. Sebab tu sebelum ambil darah, sebelum dia berdarah, dia akan timbang korang punya jisim. Dia akan ambil ikut jisim korang. Takkan badan kecil dia ambil punya banyak. Kan? Sebab saya pernah, saya dulu Presiden Mula Sabit Merah UAE. Jadi saya pernah tengok program tu. Jadi program tu dia buat macam tu lah. Dia tengok orang. Tapi kalau dia cek darah, orang tu sihat, walaupun badannya kecil, boleh juga ambil banyak darah. Nanti saya tengok badan kecil tapi dia darah ambil banyak. Sebab dia tahap hemoglobin pula. Dia tengok tahap hemoglobin. Tahap hemoglobin ni, berapa banyak oksigen yang ada dalam darah. So kalau darah dia kurang oksigen, dia kuranglah merah je tapi boleh derma. Okay. Lepas tu darah tu akan melalui proses yang lain lah. Dia tengok cek ada AIDS ke. Kalau dia ada AIDS, dia buang. Buanglah, buang bukan buang tu sampah. Adalah cara dia. Adalah cara dia. So, tengok ada proses-proses yang kita pernah tengok lah. Sebab tu ada darah tu. Masa dia ni, dia ada alat, kalau kau pergi pusat darah negara, dia alat macam alat dia pengacau. Dia macam goncang tinggi darah. So saya tak pasti dia nak macam nak kacau macam Milo ke, saya tak tahulah. Tapi dia macam pastikan darah kita tu tak macam menggumpal, yes. Okay. Nampak? So itu pengalaman lah. Okay. Alright. So kita stop dulu ni. Okay, saya nak korang tengok soalan pula. Tu saya kata seronok belajar ni. Baru korang tahu kan. Okey, soalan yang ni tak susah pun. So, saya bagi masa kat korang yang ada soalan tu kan, ada sebagi dalam grup tu kan. Cuba buat soalan paper 1 tu. Ada dalam 6 soalan kan? Cubalah 5 hingga 10 minit. Lepas tu kita buat soalan kiraan pula.